Masyarakat Malaysia perlu menghadapi tentangan perubahan sosial dan budaya dengan mempertahankan nilai-nilai etika berdasarkan agama. Dalam menghadapi perkembangan teknologi dan individualisasi, penting bagi individu untuk mengamalkan etika dan moral dalam kehidupan seharian. Pendidikan agama dan moral yang diajarkan dalam keluarga, sekolah dan universiti juga memainkan peranan penting dalam membentuk pemahaman yang lebih baik tentang prinsip moral dan etika agama. Dengan mengetengahkan etika yang berdasarkan agama, masyarakat Malaysia dapat memperkuatkan hubungan sosial dan budaya yang harmoni dalam menghadapi perubahan zaman. Oleh itu, etika dan budaya yang berintegrasi dalam agama merupakan asas yang penting bagi kemajuan manusia dalam membentuk masyarakat yang baik. Prinsip-prinsip Islam memainkan peranan yang penting dalam membentuk tingkah laku dan hubungan sosial dalam kalangan umat Muslim. Terdapat beberapa cara etika berteraskan agama Islam mempengaruhi sosial. Etika berteraskan agama Islam mempengaruhi kehidupan seharian masyarakat Malaysia dalam banyak hal, termasuk dari segi cara pemakaian, menjaga kebersihan diri dan juga prinsip-prinsip mematuhi diet yang halal. Dari segi pemakaian, Islam mengajarkan umat Islam untuk memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat mengikut dengan ajaran agama Islam. Wanita diwajibkan untuk menutup aurat mereka dengan menggunakan tudung bagi menutupi rambut dan juga dada mereka. Manakala bagi lelaki, mereka diwajibkan untuk berpakaian sopan yang tidak mencolok mata dan juga menutupi aurat mereka. Islam mengajarkan bahawa pentingnya kesopanan dan menjaga kemurnian hubungan di antara lelaki dan juga wanita. Melalui kebersihan diri, agama Islam mengajarkan bahawa pentingnya menjaga kebersihan diri. Berwuduk sebelum melakukan ibadah menunjukkan bahawa betapa pentingnya kebersihan diri dalam agama Islam. Masyarakat Muslim juga disyorkan untuk menjaga kebersihan tubuh mereka, seperti gigi, kuku, dan menjaga kebersihan peribadi mereka dalam kehidupan seharian. Dari segi mematuhi prinsip-prinsip diet yang halal, Islam mempengaruhi pengambilan makanan dan minuman seseorang Muslim. Setiap umat Muslim perlu memastikan makanan dan minuman yang mereka ambil adalah halal dan ramuan dan pemprosesan makanan dan minuman tersebut mengikut dalam syara Islam. Hal ini penting kerana dalam Islam, rezeki yang menjadi sajian akan mempengaruhi perangai, sikap, hati dan juga keseluruhan hidup seseorang Muslim tersebut. Terdapat juga etika yang berteraskan agama Islam yang mempengaruhi sosial, iaitu antaranya nilai-nilai moral, solidariti sosial, kekeluargaan, peranan gender dan juga etika dalam perniagaan. Prinsip-prinsip Islam memainkan peranan yang penting dalam membentuk tingkah laku dan hubungan sosial dalam kalangan umat Muslim. Terdapat beberapa cara etika berteraskan agama Islam mempengaruhi. Seterusnya ialah bagaimana agama Islam mempengaruhi budaya masyarakat di Malaysia. Pertama sekali ialah melalui budaya akidah. Semasa kedatangan Islam ke negara kita, ke tanah Melayu, ia merupakan satu titik permulaan di mana agama Islam menjadi agama rasmi di negara kita. Sebelum kedatangan Islam, kebanyakan masyarakat Melayu menganuti agama nenek moyang mereka, iaitu menyembah kuasa gaib, dan ada juga yang menganuti agama Hindu dan Buddha. Namun setelah kedatangan Islam ke tanah Melayu, masyarakat Melayu telah mengubah akidah mereka kepada akidah Islam. Lebih ramai masyarakat Melayu pada ketika itu telah menganuti agama Islam dan mengakui kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sehingga hari ini masyarakat Melayu telah menganuti agama Islam, menjadikannya ia satu agama rasmi di negara kita. Selain itu, agama Islam telah mempengaruhi masyarakat Melayu daripada aspek budaya beribadat. Seperti yang kita tahu, masyarakat Melayu menganuti agama berlainan, iaitu agama animisme, iaitu agama nenek moyang mereka dan juga agama lain. Disebabkan itu cara mereka beribadat adalah berlainan dengan agama Islam. Mereka beribadat dengan menyembah pokok-pokok, batu dan sebagainya. Mereka beranggapan benda yang disembah itu mempunyai semangat yang perlu dihormati. Semangat ini digelar sebagai jin dan mamba. Namun setelah kedatangan Islam, masyarakat Melayu pada ketika itu mula beribadat mengikut kaedah Islam, iaitu solat 5 waktu, membaca Al-Quran dan sebagainya. Seterusnya, agama Islam turut mempengaruhi masyarakat Melayu iaitu dari segi budaya akhlak mereka. Pada waktu dulu, akhlak
masyarakat Melayu boleh dikatakan sebagai tidak bermoral, di mana kehidupan mereka bercorak lebih bebas dan hubungan sesama manusia mestilah berdasarkan taraf yang mereka dikenakan. Walaupun ada setengah daripada mereka mengamalkan nilai-nilai murni, tetapi masih ada masyarakat yang melayan sesama mereka mengikut taraf. Namun setelah kedatangan Islam, akhlak mereka telah berubah mengikut akhlak Islam, di mana akhlak Islam mengajar mereka untuk melayan seseorang tanpa melihat darjat mereka. Di samping itu, kedatangan Islam telah merubah budaya masyarakat Melayu dari segi budaya muamalat. Muamalat ini ialah satu hukum fiqh yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam menguruskan harta, contohnya jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya. Sebelum kedatangan agama Islam, masyarakat Melayu mengamalkan riba dalam perniagaan mereka, dan mengikut Islam, mengamalkan riba adalah satu kesalahan yang besar. Oleh itu, setelah kedatangan Islam ke tanah Melayu, telah merubah aspek tersebut. Masyarakat Melayu ketika itu telah mula meninggalkan amalan riba dalam perniagaan dan cuba untuk menjalankan perniagaan dengan cara yang lebih bersih dan diterima oleh agama Islam. Akhir sekali ialah budaya dalam beradat. Masyarakat Melayu pada ketika itu sering melakukan adat yang dipelajari oleh nenek moyang mereka. Adat tersebut dilakukan untuk mengelakkan mereka daripada berlaku perkara buruk dan untuk menjamin keselamatan mereka. Sebagai contoh, melemparkan beras kuning kepada pengantin ataupun mengkaitkan azimat ataupun tangkal kepada bayi yang baru lahir. Setelah kedatangan Islam, masyarakat Melayu mula mempelajari bahawa adat-adat tersebut merupakan satu perkara yang bercanggah dengan agama Islam. Disebabkan masyarakat Melayu telah mengetahui bahawa perkara tersebut bercanggah dengan agama Islam, mereka telah cuba untuk meninggalkannya demi menjadi seorang Muslim yang baik terhadap agama Islam. Sekian, terima kasih. Kurang upaya. Dan sering dipinggirkan. Maklumlah, usia mengajar saya bahawa tak semuanya benar-benar sempurna. Etika berasaskan Kristian ialah pendidikan yang memfokuskan pada perkara yang betul untuk menjadi serupa dengan Kristus, bagi membimbing pelajar memahami dan menghayati kasih Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan seharian. Ia adalah satu proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan Alkitab, berpusat pada Kristus, bergantung kepada Roh Kudus. Pendidikan etika Kristian bertujuan untuk menyampaikan kebenaran sebenar kepada generasi muda, mempromosikan inovasi, pemikiran kreatif dan pemikiran berdaya saing. Kitab Injil menjadi asas kepada pengaruh Kristian bagi mempertimbangkan perkara yang baik dan salah yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat Kristian di Malaysia. Penganut agama Kristian mengamalkan nilai-nilai mereka berdasarkan Perjanjian Lama dan Baru dengan 10 perintah iaitu 10. Etika berasaskan Kristian ialah pendidikan yang memfokuskan pada perkara yang betul untuk menjadi serupa dengan Kristus, bagi membimbing pelajar memahami dan menghayati kasih Tuhan Yesus Kristus. Etika pakaian bagi budaya Kristian. Setiap budaya dan bangsa mempunyai gaya dan ciri yang berbeza apabila melibatkan kod pakaian. Selain makanan dan tempat tinggal, pakaian adalah salah satu keperluan kita yang paling asas. Cara seseorang berpakaian akan mempengaruhi penampilan dan tingkah laku mereka. Penampilan wanita sangat dipengaruhi oleh pakaian mereka. Wanita ialah orang yang sering diperhatikan oleh orang sekeliling melalui cara berpakaian, terutamanya lelaki, kerana orang lain boleh mengenali personaliti mereka melalui cara berpakaian atau pemakaian. Pada tahap yang paling asas, fashion atau pakaian fungsi sebagai penutup, pelindungan, kesopanan dan tarikan. Cara berpakaian yang baik boleh mempengaruhi orang lain secara positif, memberi inspirasi kepada mereka untuk meniru perkara yang baik itu. Etika pakaian budaya Kristian ialah amalan berpakaian yang sesuai, ringkas, dan mengikut perbaikan persekitaran. Tidak perlu memakai pakaian berjenama, mahal atau serba baharu untuk kelihatan cantik. Kod pakaian mempunyai pelbagai tafsiran bergantung pada budaya, kedudukan sosial, dan agama seseorang, tetapi ia tetap mempunyai tujuan yang berguna. Yang kedua, etika cara makan.
Agama Kristen tidak mempunyai sebarang seatan pemakanan. Walau bagaimanapun, semasa musim tertentu dalam setahun, setengah organisasi Kristen melarang atau menghangatkan makanan tertentu. Secara umumnya, semua umat Kristen dibenarkan memakan daging hewan. Pada hari-hari penebusan dosa, umat Katolik dilarang memakan daging hewan, seperti hari Jumat Agung dan mana-mana Jumat semasa Paskah dan juga hari Rabu Abu. Setengah umat Kristen mengamalkan tidak makan daging pada setiap hari Jumat sepanjang tahun dan sepanjang puasa. Ikan, makanan laut, dan kerang dijadikan makanan sebagai pengganti makanan daging untuk semua umat Kristen pada hari penebusan dosa. Orang lain seperti Katolik harus menyekat atau mengelakkan alkohol pada hari-hari penebusan dosa. Jangan hidangkan berbilang hidangan dalam satu pinggan, asingkan mereka sebaliknya. Dengan cara ini, kita dapat membenarkan pelawat untuk memutuskan perkara yang boleh mereka makan atau jauhkan diri daripada barang yang mereka tidak boleh makan. 3. Etika perayaan. Pada hari Natal, disebutkan perayaan ini, 25 Desember telah diisytiharkan sebagai cuti umum. Mengunjungi keluarga dan rekan-rekan terdekat serta memberi hadiah, menghias pokok Christmas, pergi ke acara gereja dan makan adalah beberapa aktiviti sambutan Christmas. Christmas ialah masa untuk berehat bersama keluarga yang jauh, berhubung semula dengan hadiah, meraihkan kegembiraan hidup dan bergembira. Beberapa orang menyertai perarakan sambil pergi dari rumah ke rumah dan menyanyikan lagu-lagu Christmas bersama-sama dengan gereja dan ruang awam. Rumah kediaman juga mesti dihiasi dengan menarik untuk Christmas, lengkap dengan kehijauan yang digantung di siling, pokok di ruang tamu, dan stocking merah besar di atas pendiang api. Yang kedua, STD. Orang Kristen akan mengiati Jumat Agung, hari Yesus disalibkan sebelum Paskah, dan Ahad Palma adalah hari Ahad sebelum Paskah. Setiap orang yang beriman akan menerima sehelai daun kurma pada hari Ahad Palma yang telah didoakan oleh para imam sebagai simbol permulaan Minggu Suci. Orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus telah dibangkitkan pada hari perayaan Paskah. Mengikut Kitaran Lurah, Paskah biasanya diperhatikan ada antara akhir Mac dan akhir April setiap tahun. Esta dikenali dengan telur penuh coklat dan berwarna-warni. 4. Etika perkawinan. Pada dasarnya, agama Kristen melihat perkawinan sebagai penyatuan suci yang kekal antara seorang lelaki dan seorang wanita. Karena agama Kristen sama sekali tidak mengistirafkan perceraian. Kedua-dua lelaki dan wanita hanya dibenarkan berkawin sekali dalam seumur hidup mereka. Secara umumnya, penganut Kristen, khususnya Roman Katolik, memandang perkawinan sebagai penyatuan antara seorang lelaki dan seorang wanita yang telah memutuskan untuk hidup sebagai suami istri seumur hidup. Roman Katolik mengambil pendekatan berbagai aspek untuk perkawinan. Ahli teologi melihat perkawinan sebagai panggilan yang datang daripada Tuhan. Mereka juga menganggapnya sebagai salah satu daripada 7 petunjuk bahwa pengikut boleh dipercayai. Dalam Roman Katolik, perkawinan diberi kedudukan yang tinggi dan mulia. Selain sebagai panggilan Tuhan, ia adalah salah satu sifat asas yang membezakan lelaki daripada perempuan. Perkawinan adalah institusi yang ditetapkan oleh Tuhan, bukan hanya institusi manusia. Maka, Allah menciptakan cinta antara lelaki dan perempuan dalam keserupaan kasih sayang yang dimiliki oleh umat manusia. Perkawinan dalam Roman Katolik adalah perkongsian antara lelaki dan wanita yang berdasarkan perbuatan Adam dan Hawa yang dijadikan oleh Tuhan sebagai simbol cinta kepada umat manusia. Kaidah perkawinan yang dijalankan adalah dengan pasangan terbabit membuat pengisytiharan secara terbuka tentang perkawinan yang mereka ingin lakukan. Akad nikah kemudiannya akan dibentangkan kepada pasangan, menggariskan kewajiban setiap pasangan terhadap anak-anak yang lain serta mereka sendiri. Terakhir, etika pengebumian. Secara umumnya, mengebumikan atau membakar jenazah mengikut kemauan mereka adalah bukti persiapan untuk pengebumian. Urusan pengebumian untuk organisasi seperti tarikh dan masa pengebumian ataupun pembakaran mayat, tapak perkhidmatan pengebumian, dan lain-lain. Banyak upacara pengebumian dilakukan di gereja. Kain penutup kerendak baldu kemudiannya dihantar untuk tinggal di tanah perkuburan. Selepas seorang imam membaca puji dan doa untuk si mati, acara pengebumian dilakukan di tanah untuk dikebumikan. Jika imam atau Perdana Rasipati bersetuju, misa pengebumian dan pengebumian boleh dirayakan secara berasi, dengan doa dan bacaan diikuti dengan perjamuan kudus dan perpisahan terakhir. Setiap orang Kristen mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan dalam roh mereka. Penyembahan berhala adalah dilarang bagi mereka karena tidak menghargai si mati. Lebih khusus lagi, berharap rohnya masuk surga, karena ini akan meringankan penderitaan yang dialaminya semasa di bumi.
Pengebumian pada dasarnya adalah mudah di bawah pengaruh budaya Kristen dari golongan bangsawan kepada golongan orang miskin. Dua kaidah utama pengebumian ialah pembakaran mayat dan juga dikebumikan di tanah. Sama ada ya dikebumikan di tanah perkuburan ataupun tidak selepas upacara pengebumian. Tanah perkuburan, kawasan persiapan yang selalunya tenang dan indah, serta dipindah di sebarang pelosok tanah perkuburan kampung. Didirikan di pinggir tanah perkuburan batu. Bagi agama Buddha, yaitu kepercayaan kepada Tuhan. Penganut Buddha berpendapat bahwa Siddhartha Gautama, juga dikenali sebagai Buddha, adalah pengamal asal agama mereka. Mereka menyatakan bahwa kesanggupan mereka untuk mematuhi semua perintahnya dan menunjukkan rasa hormat dengan membaca teks suci, yaitu sutra, di kuil atau biara tempat acara itu diadakan pada hari Misa. Menurut Buddha Gautama, mereka mahu setiap orang mempunyai pengalaman sebab dan akibat. Menurut Buddha berpendapat bahwa pengabdian seseorang dan kekurangannya dalam kewujudan sebelumnya akan mempengaruhi bagaimana kewujudannya sekarang. Sosial yang kedua adalah toleransi, di mana penganut Buddha mesti belajar untuk hidup dengan kawalan diri dan mengamalkan kaedah yang membawa kepada penghapusan kebencian, ketamakan, dan kejahilan untuk menggalakkan keamanan dan keharmonian di kalangan manusia. Dengan mengikut nasihat guru agung mereka dan tanpa menganiaya yang berbeza pendapat, belas kasihan boleh menyumbang kepada keamanan dunia dan menjadi contoh kepada orang lain. Sosial yang seterusnya adalah kasih sayang, di mana penganut Buddha sering menyayangi orang lain tanpa mengira kaum, agama, dan bangsa. Kasih sayang suci yang diajar dalam agama ini berdasarkan sifat ramah, baik hati, belas kasihan, dan simpati yang tidak terhad pada manusia sahaja, bahkan kepada semua jenis makhluk kehidupan. Selain itu, menghapus nyawa sama ada manusia ataupun binatang dianggap kejam, tidak adil, serta melanggar ajaran agama ini. Sosial yang terakhir adalah tidak membedakan kelas, di mana Buddha menganjurkan idea bahwa orang tidak menjadi baik atau buruk karena kedudukan sosial, kasta, atau kepercayaan mereka. Perilaku seseorang menentukan sama ada mereka baik atau buruk. Setiap orang tanpa mengira status atau kepercayaan agama boleh masuk sama ada surga atau neraka, termasuk raja, penjahat, dan mereka yang kaya. Oleh itu, penganut agama Buddha dikehendaki menurut 5 prinsip kehidupan. Saya berjanji tidak akan mengambil apa-apa yang tidak diberikan kepada saya adalah prinsip panduan kedua. Menurut prinsip, penganut agama Buddha mesti tegak dan mengelak daripada menuntut atau menceroboh hak orang lain secara, contohnya mencari makanan halal dan menolak rasuah. Peraturan ketiga ialah saya berjanji untuk tidak terlibat dalam salah laku seksual. Agama Buddha menghalang penganutnya daripada terlibat dalam hubungan intim antara lelaki dan wanita, perzinaan, dan tingkah laku lain yang menjejaskan moral anak muda, sama seperti agama lain. Sebagai contoh, seperti saja pasangan berkahwin secara resmi, mereka boleh melakukan aktiviti seksual. Saya berjanji untuk tidak menipu, merupakan prinsip yang keempat. Seorang penganut agama Buddha perlu sentiasa bercakap benar, jujur, boleh dipercaya dan tidak memfitnah. Contohnya, penganut agama Buddha perlu sentiasa bercakap benar serta berani untuk mengaku kesalahan sekiranya dirinya sendiri telah melakukan kesalahan dan bukannya mencari alasan atau berbohong untuk menutup kesalahannya. Prinsip yang terakhir adalah saya berjanji untuk tidak mengambil alkohol. Disebabkan oleh fakta bahwa seseorang yang mengambil bahan yang memabukkan secara tidak sengaja akan melakukan sesuatu yang akan merendahkan marwah mereka dan orang lain. Sebagai contoh, penggunaan minuman yang memabukkan menyumbang kepada banyak kejadian kesalahan seksual. Etika berdasarkan agama Buddha mengenai budaya Malaysia merupakan satu keadaan yang menarik yang mencerminkan perpaduan kepercayaan dan tradisi agama. Etika berpakaian agama Buddha mempunyai pengaruh yang besar terhadap budaya Malaysia. Dalam agama Buddha, pakaian dianggap sebagai aspek yang penting dan amalan rohani dan pemujaan agama. Agama Buddha menggalakkan penganutnya hidup sederhana dan tidak berlebihan dalam segala hal termasuk pakaian. Konsep ini diamalkan dalam budaya Malaysia, di mana kebanyakan penganut Buddha cenderung memakai pakaian yang ringkas, praktikal, dan tidak keterlaluan dalam hiasan atau reka bentuk. Selain itu, etika semasa perayaan bagi agama Buddha juga tidak dinafikan mempunyai pengaruh yang besar terhadap budaya masyarakat Malaysia. Etika dalam perayaan Buddha ialah sikap hormat berterima kasih. Perayaan seperti Vesak yang meraihkan kelahiran Buddha adalah detik penting bagi penganut Buddha Malaysia untuk merenung ajaran Buddha dan memperingati peristiwa penting dalam sejarah agama.
Semasa perayaan ini, penganut Buddha menunjukkan rasa hormat dan merasa berterima kasih mereka kepada Buddha dengan menawarkan bunga, makanan, sumbangan amal, dan aktiviti sosial yang lain. Seterusnya ialah etika semasa makan. Etika semasa makan dalam agama Buddha telah memainkan peranan penting dalam mempengaruhi budaya Malaysia. Agama Buddha menekankan kepentingan makanan menurut prinsip moral dan rohani. Dalam konteks ini, etika makan Buddha membimbing pemilihan makanan, penyediaan makanan, dan tingkah laku semasa makan penganut Buddha di Malaysia. Etika semasa perkahwinan pula berlandaskan agama Buddha telah memberi impak yang besar kepada budaya Malaysia. Etika perkahwinan Buddha salah satunya ialah kesetiaan. Agama Buddha mengajar kepentingan mengekalkan kesetiaan dan pengabdian dalam hubungan perkahwinan. Penganut Buddha di Malaysia digalakkan untuk berbakti sepenuhnya antara satu sama lain dan mengekalkan kesetiaan dalam perkahwinan. Akhir sekali, etika semasa upacara kematian. Etika Buddha dalam menangani kematian telah memberi kesan yang besar kepada budaya masyarakat Malaysia. Etika Buddha juga termasuk amalan rohani yang membawa kepada pembebasan daripada kitaran kelahiran dan kematian. Dalam budaya Buddha Malaysia, amalan ini memainkan peranan penting dalam membantu individu dan keluarga menghadapi kematian dengan tenang, menerima perubahan dan menenangkan fikiran dan hati mereka. Agama memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk nilai dan budaya masyarakat di Malaysia. Ia memberikan ajaran moral yang melibatkan kejujuran, saling hormat menghormati, keadilan dan belas kasihan. Agama juga mempengaruhi identiti budaya dengan tradisi dan kepercayaan yang tinggi dari segi seni muzik, tarian dan pakaian. Namun, terdapat juga cabaran dalam melaksanakan etika beragama dalam isu hak asasi manusia, kesaksamaan gender dan pluralisme agama. Penting mencari keseimbangan antara etika beragama dan pembangunan sosial serta budaya inklusif, persefahaman dan menghormati berbeza penting dalam membina masyarakat harmoni. Pendidikan agama yang inklusif juga membantu mengurangkan kesalahpahaman dan konflik. Oleh itu, secara keseluruhannya, etika beragama penting membentuk aspek sosial dan budaya masyarakat Malaysia sambil memupuk perpaduan, toleransi dan dialog inklusif. And where I'm from, we go forward. So come.